Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya Miza Si Mamat dalam berita tengah malam. Baik, idea keluarga Malaysia yang diilhamkan oleh kerajaan bukan retorik atau slogan semata-mata dan sebaliknya ia merupakan semangat yang diterapkan kerajaan dalam pentadbiran negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata melalui konsep tersebut kepentingan dan kesejahteraan rakyat dipelihara seperti menjaga sebuah keluarga. Mengambil contoh sebuah keluarga, andai kata ada di kalangan anak kita yang lemah dari segi pembelajaran, sudah tentu kita akan memberi lebih tumpuan. Apalagi jika ada ahli keluarga yang kurang bernasib baik dalam kehidupan, pasti kita akan mengulurkan pertolongan dan tidak membiarkan mereka bersendirian. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Keluarga Malaysia di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Konsep serupa juga diterapkan dalam pentadbiran kerajaan dengan terus memberi fokus kepada golongan B40 dan M40 yang terkesan akibat pandemik COVID-19 selain mendapat manfaat daripada pelbagai bantuan kerajaan. Sejajar dengan ini, pembangunan sosioekonomi negara di 6 negeri yang kurang membangun akan terus diberi keutamaan termasuk Sarawak bagi merapatkan jurang pembangunan ekonomi antara negeri, wilayah, bandar dan luar bandar ke arah kemakmuran ekonomi dinikmati secara adil dan seksama oleh rakyat. Untuk tujuan itu, sekurang-kurangnya 50% daripada keseluruhan peruntukan pembangunan asas persekutuan dalam Rancangan Malaysia ke-12 RM ke-12 akan diagihkan kepada 6 negeri tersebut melibatkan penyediaan infrastruktur asas, pendigitalan, pendidikan, perkhidmatan, penjagaan kesihatan dan pembangunan ekonomi. Pendekatan yang sama turut menjadi intipati bajet 2022 yang akan dibentangkan pada minggu hadapan. Dalam pada itu, Perdana Menteri melancarkan Yayasan Keluarga Malaysia bagi membantu 5,173 anak keluarga Malaysia yang menjadi yatim berikutan pandemik COVID-19. Yayasan tersebut juga akan melebarkan sayap pelindungannya kepada anak-anak keluarga Malaysia yang lain yang turut memerlukan sokongan serupa. Yayasan tersebut bakal menjadi institusi yang akan membantu anak-anak keluarga Malaysia dalam memperoleh sokongan terutamanya daripada aspek pendidikan sehingga mereka mencapai usia 18 tahun. Yayasan tersebut merupakan manifestasi kasih sayang seluruh keluarga Malaysia yang dizahirkan bersama untuk anak-anak yang terkesan pandemik. Sehubungan itu, beliau menyeru seluruh keluarga Malaysia bersama membantu generasi tersebut. Maka dengan rasa rendah diri, saya ingin menyeru seluruh keluarga Malaysia untuk berkongsi kasih sayang dengan anak-anak ini agar mereka dapat menikmati kehidupan mereka seperti rakan-rakan seusia mereka. Beliau berharap dengan adanya Yayasan Keluarga Malaysia, tidak ada lagi generasi muda yang terpaksa melalui penderitaan bersendirian. Bantu tambah perbelanjaan harian dan modal perniagaan. Ternyata bantuan prihatin rakyat BPR 2021 yang menyasarkan golongan B40 dengan pendapatan RM5,000 dan ke bawah telah memberi impak besar kepada golongan sasar. Ikuti laporannya bersama Syazwan Kadir. Secara keseluruhan, RM9.6 bilion telah diperuntukkan dengan memanfaatkan 8.5 juta penerima bagi tahun ini. Penyediaan bantuan tersebut ternyata memberi sinar kepada penerima, apatah lagi kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Bantuan prihatin rakyat ini bukan sahaja meringankan beban saya untuk perbelanjaan seharian, tapi saya juga dapat memulakan perniagaan kecil-kecilan saya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan kerana memberi bantuan prihatin rakyat ini. BPN ini dapat membantu kami dalam mendapatkan perbelanjaan harian di rumah. Jadi musim-musim COVID ni memang agak terjejas dari segi perbelanjaan. Banyak membantu kami lah daripada segi
beli barang di rumah. Lepas tu untuk kami yang peniaga ni pun, di mana BPN tu boleh mendahulukan modal permulaan lah untuk kami mengembangkan perniagaan kami lagi. Terbukti langkah kerajaan menyalurkan pelbagai bantuan seumpama ini benar-benar membantu si penerima. Semua ini demi memastikan kebajikan dan kesejahteraan rakyat terus terbela. Bantuan Prihatin Rakyat merupakan salah satu pakej bantuan yang disediakan oleh pihak kerajaan bagi membantu golongan yang terjejas akibat wabak COVID-19. Dengan adanya bantuan ini, ada yang menggunakannya untuk membeli keperluan harian dan ada juga yang menggunakannya untuk dijadikan sebagai modal permulaan bagi membuka perniagaan secara kecil-kecilan. Ini membuktikan kejayaan kerajaan dalam usaha membantu rakyat yang terjejas akibat wabak COVID-19. Sazwan Kadil, Berita RTM. Pada pendapat saya, kerajaan tidak perlu belanja berlebihan, tetapi strategi adalah di mana perlu untuk asas daripada ekonomi kita adalah membantu usahawan-usahawan untuk mendapatkan geran ataupun modal perniagaan. Macam untuk kumpulan B40, M40 tu kan, kita harapkan gaji minimum tu lebih dipandang lah, sebab PKP ni dah lah ramai yang hilang kerja. Lepas tu bila dah ramai hilang kerja, taraf hidup tu lagi dan kos hidup tu lagi tinggi. So yang ada tinggal yang bekerja sekarang pun gaji pun tak cukup. Bukan gaji tak cukup, kos yang tinggi tu menyebabkan lebih-lebih hidup di bandar kan. Memang sangat struggle. Dua-dua orang kerja pun tak cukup. Jadi harapkan kerajaan kita lebih pandang pada kos hidup lah. Bagi saya, pendidikan juga amat penting bagi kerajaan untuk melihat lebih dalam lagi, untuk memainkan peranan membantu pelajar-pelajar yang tergolong dalam golongan miskin. Selain itu, isu kesihatan perlu juga dibangkitkan dan diutamakan untuk membantu golongan rakyat ataupun miskin inilah. Harapan saya untuk belanjawan 2022 nanti, kerajaan boleh melihat kepada golongan-golongan yang mungkin terjejas, mungkin ada yang terlepas pandang dan sebagainya, khususnya rakyat-rakyat yang terpinggir di hujung-hujung luar bandar. Kalau dapat, kalau saya lah kan warga bolehlah teruskan. Bantuan tu kan memang kalau dapat teruskan lah. Yang pertama pasal yang 2 tahun ni yang tak boleh berniaga kan, dapat repair balik yang tu, repair balik yang tertunggak tu kan. Itulah harapan saya, macam itulah. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI akan memfokuskan kepada peruntukan tambahan menerusi Belanjawan 2022 bagi memperkasa sektor agro makanan dan pertanian negara pasca COVID-19 dan ia sebagai satu langkah membangunkan semula ekonomi perusahaan kecil sektor agro makanan negara. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata ia akan melibatkan golongan petani, penternak dan nelayan supaya mereka dapat meningkatkan kembali pengeluaran dan pendapatan. So we want the government to help them dalam apa juga bantuan dan dana yang dapat disalurkan. Itu merupakan antara perkara yang kita cadangkan kepada Kementerian Kewangan. But dalam masa 5 hari akan datang ni, we will see the budget. Dan kita looking forward kepada satu bajet yang lumayan bagi Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Beliau berkata demikian selepas sesi sidang video dengan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Singapura di Pejabat Fama Negeri Johor, Johor Bahru. Projek Mega Pelabuhan Darat Perlis di Padang Besar membabitkan pelaburan RM2.2 bilion akan dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-12. Projek yang dirancang sejak 2014 mendapat kelulusan Kerajaan Persekutuan untuk diteruskan dan bakal menjadi hak perkhidmatan pelabuhan darat bagi wilayah utara. Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man berkata projek pembangunan pelabuhan berkenaan melibatkan pelaburan sektor swasta bernilai RM1.8 bilion bagi menyediakan depo serta kerja berkaitan pembinaan pelabuhan darat. Dia jadi multiple strategi sebenarnya. Dia bukan hanya sekadar untuk mewujudkan sebuah pelabuhan darat di sana, tetapi di masa yang sama dia juga dapat membangunkan
sektor-sektor yang lain di dalam ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan logistik. Dan ini akan memberikan impak yang positif, yang besar kepada ekonomi negeri dan yang lebih penting lagi kepada ekonomi negara. Jadi kerana itu kita nak lihat supaya projek-projek ini dapat dilaksanakan dengan segera supaya kita tidak tertinggal. Beliau menyatakannya selepas menerima kunjungan hormat oleh Pengarah Penyiaran Perlis Zulkifli Muhammad di Kompleks Dewan Undangan Negeri Kangar. Kunjungan ini bagi mewujudkan kerjasama dengan RTM dan Kerajaan Negeri dalam menyampaikan segala perancangan dan maklumat berkaitan usaha kerajaan untuk manfaat rakyat. Kementerian Alam Sekitar dan Air Kasar menerusi Jabatan Pengairan dan Saliran JPS telah menaik taraf struktur empangan dan membuang enapan sungai di Parit Besar, Parit Kobang Menerong dan Parit Kampung Baru, Pulau Pinang. Usaha itu dilakukan bagi mengurangkan pencemaran akibat najis babi dari ladang ternakan sekitar kawasan tersebut. Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Mansur Othman berkata pemantauan secara berkala terhadap kilang pembuatan makanan sekitar Sungai Kereh bagi memastikan akta kualiti alam sekeliling dipatuhi. Jabatan Alam Sekitar terus komited menjalankan penguasaan secara berkala terhadap 33 kelang di sekitar kawasan ini, termasuk 3 kelang berefluen bagi memastikan pematuhan kepada standard yang ditetapkan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling dan peraturan-peraturan di bawahnya. Menurut beliau, kualiti air sungai di 3 stesen dekat Sungai Kereh akan diukur setiap 3 bulan bagi mengatasi isu pencemaran yang dihadapi penduduk. Beliau berkata demikian ketika membuat lawatan kerja di tapak pelupusan sisa pepejal TPSP dekat Nibung Tebal. Terdahulu, penduduk kampung air melintas kecil dekat Tasik Glogor, Pulau Pinang mengalami pencemaran akibat najis babi di Sungai Kereh. Perkembangan banjir. Setakat 8 malam tadi jumlah penduduk terjejas banjir di Melaka terus menurun kepada 212 orang. Dan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan sehingga kini hanya 60 keluarga masih berada di pusat pemindahan. 6 pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi di 3 daerah di Melaka, iaitu di Jasin, Alu Gajah dan di Melaka Tengah. Di Perak, 19 individu masih ditempatkan di 2 PPS iaitu di Sekolah Kebangsaan Temeluk dan SK Matang, dan ia membabitkan penduduk dari Kampung Sungai Temeluk dan Kampung Sungai Retaka di daerah Larut, Matang dan Selama. Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri memaklumkan terdapat banjir kilat turut berlaku di Jalan Besar Kampung Poh Tambahan Bidor. Hampir 30% pengusaha kantin di seluruh negara dilaporkan gulung tikar sejak pandemik melanda. Juruterus pihak Persatuan Pengusaha Kantin Sekolah Malaysia PPKSM menuntut Kementerian Pendidikan KPM memberikan tender tambahan selama setahun bagi mengelakkan lebih ramai yang menamatkan operasi. Timbalan Presiden PPKSM Salmah Othman berkata tindakan pihak sekolah yang tidak memberikan semula tender bagi tambahan setahun kepada operator kantin merupakan satu tindakan yang tidak munasabah. Dan dalam masa yang COVID-19 ni, pengusaha kantin mendapat tender kantin. 2 tahun dia orang mendapat tender kantin, tidak boleh berniaga. Langsung tidak boleh berniaga dan modal mereka tenggelam. Mereka berhutang di sana sini. Bila tender mereka sudah habis, ke mana dia orang nak cari duit untuk membayar hutang-hutang dia orang? Sebab itu saya mohon pada pihak kerajaan supaya memberi semula kepada penenda. Beliau berkata demikian dalam sidang media khas di Bangi. Dalam perkembangan lain, PPKSM turut memohon kerajaan mempertimbangkan harga rancangan makanan tambahan RMT dengan mengambil kira kenaikan kos barangan mentah masa kini. Pusat bagi memerangi rasuah dan kronisme Pusat C4 mendesak agar siasatan bebas dijalankan melibatkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan pegawainya, dan ia berhubung pegawai badan itu yang menyalahgunakan jawatan sehingga menyebabkan hilang kepercayaan rakyat.
Pusat Memerangi Rasuah dan Kronisme C4 menerusi satu kenyataan menggesa agar siasatan itu dijalankan dengan segera dan melibatkan pakar jenayah keuangan di luar SPRM dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Pusat C4 turut menyatakan lembaga penasihat SPRM harus memastikan tanggungjawab badan kepimpinannya dan memberi kerjasama penuh terhadap siasatan bebas itu. Terdahulu, kes pencurian wang bukti bernilai 25 juta ringgit dirampas dari bekas Ketua Perisik Hasanah Abdul Hamid oleh 3 pegawai SPRM dan dakwaan penglibatan salah satu daripada mereka dalam pengedaran dadah. Masalah ini perlu diselesaikan segera agar negara tidak terus dibelenggu bencana rasuah. Itu masuk biasa je. Jadi, itu yang nak jawab. Betul-betul rasa kehilangan lah. Mak tak ada, ayah tak ada. Bertemu kembali. Setakat hari ini, jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan adalah 5,828 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, daripada kes harian yang dilaporkan, 97 kes adalah dari kategori 3, 4 dan 5. 5,731 kes lagi adalah terdiri daripada kategori 1 dan 2. Menerusi kenyataan itu lagi, 2 kluster baharu dikenal pasti yang melibatkan tempat kerja di Kluang dan Kinabatangan. Sebanyak 557 kluster aktif juga telah direkodkan. Sementara itu, tiada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dilaporkan hari ini. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Rozi Mat Saad menerusi kenyataan memaklumkan tiada kawasan dikenakan pelanjutan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Juga tiada penamatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan dilaporkan hari ini. Baik, guru yang belum mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 sekali lagi diingatkan segera untuk berbuat demikian. Timbalan Menteri Pendidikan 2, Datuk Muhammad Alamin berkata, arahan suntikan vaksin ini adalah demi pelindungan bersama selaras tanggungjawab penjawat awam memandangkan negara akan beralih ke fasa endemik penghujung Oktober ini. Saya sudah terangkan di Dewan Negara baru-baru ini, dan itulah keputusan kita. Kena akur, kena taat. Kita ada pekeli daripada Jabatan Perkhidmatan Awam. Mereka kena ikut. Guru adalah sebagai anggota penjawat awam. Jadi mereka terikat dengan apa juga arahan dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM sempena lawatan kerja rasminya di SMK Nabawan. Pengerusi Majlis Pemulihan Negara Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama isteri Puan Sri Nuraini Abdul Rahman menerima suntikan dos penggalak COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV Axiata Arena hari ini. Menerusi hantaran di Facebook rasminya, beliau memaklumkan janji temu bagi warga Lembah Kelang telah dikeluarkan semalam dan pemberian dos penggalak dijangka dapat dilaksanakan pada 27 Oktober ini. Dos penggalak diberi kepada anggota Barisan Hadapan Kesihatan dan Keselamatan serta warga emas yang mempunyai komorbiditi. Malaysia merupakan antara negara yang terawal di dunia dalam melaksanakan suntikan dos penggalak vaksin COVID-19. Jabatan Perkhidmatan Veterina DVS melarang penggunaan 6 antibiotik dalam makanan haiwan berkuat kuasa tahun ini. 6 antibiotik itu biasanya digunakan sebagai penggalak tumbesaran. Menurut kenyataan tersebut, DVS sudah mengeluarkan arahan prosedur tetap Veterina Malaysia APTVM berkaitan preskripsi dan garis panduan antimikrobial Veterina Malaysia MVAG 2021 sebagai panduan kepada pengamal perubatan veterina untuk penggunaan dadah veterina secara berhemah. Polisi berkaitan larangan penggunaan antibiotik itu dikuatkuasakan tahun ini selepas dilaksanakan secara phasing out policy bermula 2019. Susulan itu, penternak digalak menggunakan kaedah atau bahan alternatif seperti probiotik,
prebiotik, antimicrobial peptides dan vaksin bagi mengurangkan kebergantungan kepada penggunaan antibiotik pada haiwan atau makanan haiwan. Terdahulu, DVS dengan kerjasama Persatuan Perubatan Veterina Malaysia, MAFMA dan Gabungan Persatuan Veterina Asia, PAVA mengadakan webinar kesedaran antimikrobial selama 2 hari bermula Khamis lalu sempena Minggu Kesedaran Antimikrobial Sedunia 2021. Tidak dinafikan masih ramai masyarakat enggan tampil menderma darah meskipun pelbagai inisiatif telah dilaksanakan oleh Kementerian dan Jabatan Kesihatan. Salah satu sebab adalah kerana timbulnya perasaan takut dan ragu-ragu dengan proses pendermaan dijalankan. Menyedari perkara itu, Pusat Khidmat Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kalas memberi kesedaran dengan mengadakan program derma darah untuk tabung darah Hospital Universiti Sains Malaysia HUSM Kubang Krian. Kita sasarkan hari ini sekurang-kurangnya mendapat 40 dan alhamdulillah saya mendapat maklumat kita telah melepasi target yang disasarkan dan apabila kira insya-Allah kita boleh mencapai 100 beg pint darah yang boleh kita sumbangkan kepada USM pada hari ini. Ianya adalah untuk memberi peluang kepada rakyat di sekitar Galas dan juga rakyat Gubang Musang untuk turut sama menyumbangkan ataupun mendermakan darah mereka. Kalau kita tengok selain daripada program derma darah, ada juga diadakan pameran kenali ubat anda, di mana mungkin di sini para penderma boleh mendapatkan maklumat berkenaan dengan penyimpanan ubat mereka, jenis-jenis ubat yang boleh dan tidak boleh diambil, serta ubat-ubat tiruan yang ada dalam pasaran kita. Ini adalah merupakan program untuk memberi kefahaman dan juga pengetahuan yang baru kepada rakyat. Sementara itu, orang ramai berkata mereka menderma darah bagi membantu pesakit ketika pandemik COVID-19 ini. Untuk orang awam bagi memenuhi tabung darah dan sekaligus membantu orang-orang yang memerlukan darah lah. Jadi program seperti ini dapat memberi manfaat kepada banyak pihak dan kepada pihak-pihak hospital lah, sebagai penghargaan kepada mereka. Derma darah ni, satu beg darah tu boleh menyelamatkan orang lain lah. Kita pakai bantulah yang mana memerlukan darah kita. InsyaAllah kita akan derma lagi lepas hari ni. Bagi sahabat-sahabat kita yang di luar sana tu, kalau yang mana-mana kelapangan masa, kalau ingin menderma darah, boleh marilah ke pusat khidmat Galas. Menjelang aksi pertama skuad bawah 22 negara dalam kempen kelayakan Piala Asia di Ulaanbaatar, Mongolia, benteng takhir negara dilihat sudah bersedia menggalas cabaran apabila turun memulakan aksi kumpulan J menentang Laos pada 25 Oktober ini. Kini slot penjaga gol utama menjadi rebutan Muhammad Azri Ghani, Said Nasrullah Bidin dan Sheikh Izhan Sheikh Azam bagi yang menantinya tak lama lagi. Jadi laporannya bersama Aziz Harun. Daripada segi mental dan juga fizikal mereka dah bersedia. Saya akan menilaikan prestasi mereka secara fizikal dan juga mental, bagaimana mereka menyediakan diri untuk perlawanan pertama. Persembahan yang ditunjukkan ke semua penjaga gol tersebut dilihat berada di tahap terbaik, terutama ketika aksi persahabatan sebelum ke Mongolia. Berdasarkan statistik perlawanan tersebut, mereka hanya dibolosi 3 gol selain menyelamatkan beberapa percubaan tepat. Ia sekaligus membuatkan pihak kejurulatihan sukar membuat pilihan bagi aksi pertama pasukan. Saya akan bagi sehabis baik macam mana saya training. Macam mana saya training, macam itu juga saya akan buat dalam padang lah, dalam game untuk kelayakan. Akan buat sebaik mungkin, tapi kalau siapa boleh turunkan, kami bertiga
okey untuk bermain untuk pasukan demi Malaysia. Jika saya diturunkan, sentiasa saya akan memberi 100% dan memberi kepercayaan kepada semua pemain dan juga jurulatih dan seluruh kebanggaan rakyat Malaysia untuk membangkitkan semula bola sepak Malaysia. Azizi Harun, Ulaanbaatar, Berita RTM. Perkembangan Liga Perdana Inggeris, pertemuan di antara Manchester United dan Liverpool malam esok bukan sahaja diibaratkan pertembungan klasik dua musuh tradisi, malah turut dianggap pertarungan peribadi antara bintang The Red Devil Cristiano Ronaldo dan ayam tambatan The Reds Mohamed Salah bagi menentukan siapa yang layak bergelar pemain terbaik di England. United pastinya sekali lagi mengharapkan sentuhan ajaib Ronaldo dapat menyelamatkan maruah mereka daripada dicalar Liverpool di laman sendiri. Bintang Portugal itu meledakkan 6 gol dalam 8 perlawanan sejak kembali semula bersama United, termasuk jaringan kemenangan ketika mengalahkan Atlanta 3-2 Khamis lalu. Namun mereka ketika ini diuji dengan prestasi yang tidak konsisten sehingga menyebabkan masa depan pengurus Ole Gunnar Solskjaer di Old Trafford mula dipersoalkan. Kelemahan di benteng pertahanan sekali lagi memberi masalah kepada Solskjaer selepas mereka gagal menghalang gawang daripada ditembusi dalam 12 aksi di laman sendiri. The Red Devils juga hanya menang sekali dalam 3 aksi terakhir dan kini 4 mata di belakang Liverpool yang menghuni tangga kedua liga. Andai tewas malam esok, ia bakal memberi tamparan hebat kepada misi mereka untuk menjulang gelaran EPL pertama sejak 2013. Sementara itu, pengurus Liverpool Jurgen Klopp seakan-akan mengejek Ronaldo apabila menjelaskan bahawa Salah adalah pemain terbaik di dunia pada minggu lalu. Penyerang Mesir itu berada dalam prestasi terbaik apabila meledak gol ketika mengalahkan Manchester City dan Watford selain muncul antara penjaring terbanyak EPL. Bagaimanapun, Klopp mengakui pertemuan dengan United di Old Trafford malam esok bukan sesuatu yang mudah. Kebangkitan United ketika menewaskan Atlanta 3-2 dalam kempen Liga Juara-Juara membuktikan bahawa kemampuan mereka tidak boleh dipandang mudah. Namun The Reds pula tidak kurang hebatnya. Mereka telah meledakkan lebih daripada 3 gol dalam 7 perlawanan di tempat lawan, malah belum pernah kalah dalam 24 aksi sejak April lalu. Mereka kini satu mata di belakang pendahulu Chelsea dan sudah pasti mengharapkan trio yang diketuai Salah, Sadio Mane dan Roberto Firmino dapat memalukan United di hadapan penyokong sendiri. Berita tengah malam berakhir di sini. Pastikan anda lakukan ujian kendiri COVID-19 sebelum perjalanan rentas negeri. Dan yang sahih di Berita RTM. Dengan itu, Assalamualaikum dan selamat malam.